السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Surah 57 bab baru. 57 bab baru. Bab yang ke-10 pada menyatakan riya. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه آمين. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya riya itu menuntut pangkat pingkat memang ia ada pingkat dalam kita ni, maksudnya pangkat di dalam hati manusia dengan ibadat dan pekerjaan kebajikan, atau menghendaki oleh seorang, maksudnya seseorang dengan ibadatnya akan manfaat dunia seperti harta dan puji. Dan bahawasanya riya itu kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma' ulama. Dinamakan dia syirik yang kecil. Baik. Termasuk bab baru. Bab yang ke-10. Bab yang ke-10, bab yang terakhir untuk sifat terkeji. Ada 10 sifat yang terkeji yang dinyatakan dalam kitab ni. Dia ada 3 kitab. Dalam kitab kita baca ni ada 3 kitab. Itu masuk kitab kedua. Lagi masuk kitab ketiga, sifat yang terpuji. Jadi bab yang ke-10 pada kitab yang kedua, maksudnya sifat tercela, sifat mazmumah yang ke-10 yang dibicarakan dalam kitab ni, riya. Lepas dah wujud. Tulah balik wujud ni berapa? Wujud apa? Wujud perasan diri. Contoh kalau orang kata gitu. Kita sebut banyak kali dah pasal nak semua faham molek. Biar cakap molek. Wujud perasan diri tak cukup lagi itu berasa diri hebat tak cukup lagi. Wujud kena ada 3 elemen. Yang pertama, rasa diri hebat. Yang kedua, hebat tu tak berasa daripada Tuhan. Yang ketiga, tak takut hilang hebat tu. Ni takrif ni kena ada 3 elemen ni, baru orang panggil wujud. Yang pertama, rasa diri hebat. Yang kedua, hebat tu dia tak berasa daripada Tuhan. Yang ketiga, tak takut hilang hebat tu. Ni ringkasan daripada apa kita baca dahulu, takrif dia. Kalau tak ada 3 elemen ni, tak nama wujud lah. Contoh kita berasa diri ada ilmu, wujud lagi, tak cukup lagi. Yang kedua, tak berasa Tuhan beri ilmu tu kita. Yang ketiga, tak takut pun Tuhan ambil balik ilmu tu. Berasa orang panggil, kita sebut dulu al-amnu, aman daripada rasa diazab oleh Allah SWT kerana buat dosa. Jangan ada gitu. Jadi tujuh. Jadi semata-mata rasa. Kalau ada orang, kalau kata orang itu tubik mulut dia, memang aku pandai, contoh yang sebut pandai. Ni tak hina orang lain, mubodoh. Memang aku pandai. Tak pandai lagi nak kata ke dia, wujud lah tu.
Tak boleh lagi. Tak mesti gitu. Kalau orang betul lah memang mana sungguh. SPM boleh sebelah A. Sebelah A belah belaka. Anda tahawi. Dalam hati dia pula mari mana pandai dia hak dia buat sendiri ke tahawi. Tak ujub lah. Kena faham gitu. Jadi masuk ni riak. Riak ni besar lah, dosa besar. Ketahui olehmu, kata pengarang, ketahui olehmu i'lam. Wajib tahu bahawasanya riak itu riak ni bukan bahasa agak. Ra'a, yara. Ra'a fi'il madhi dia, yara fi'il mudhari' dia. Ria'un. Masdar tubik tu ria'un. Kata nama lah orang panggil. Kata nama apa itu dia panggil CBN. CBN maksud dia kata nama tapi ada perbuatan pada kata nama itu, riya'. Dan perbuatan ini adalah perbuatan dosa hati. Ra'a masuk ra'a secara lughah, secara bahasa maksud dia tengok. Riya' daripada ra'a yara maksudnya tengok. Jadi riya' pada istilah ni dia sebut sini. Riya' itu menuntut pangkat di dalam hati manusia. Maksudnya nak kedudukan dalam hati manusia. Orang tengok kita ni hebat. Nak ada kedudukan dalam hati manusia. Orang lain tengok kita ni ada kedudukan. Kedudukan dari sudut ilmu, kedudukan dari sudut ibadat. Kedudukan dari sudut harta benda. Sini sebut dia ada dua sini sebab ia sebut atau tadi dalam ta'rif ni. Di dalam hati manusia dengan ibadat dan pekerjaan kebajikan. Pertama ibadat, yang kedua bajikan, al-khair. Amal tu dah. Amal kebajikan. Jadi ni contoh ibadat kebajikan. Jadi buat ibadat supaya orang nampak kita. Dalam hati ni, apa orang tengok dia aku semayang ni. Dalam hati tu. Aku semayang, biar orang nampak aku ni semayang. Pasal nak suruh orang nampak dan orang fikir aku ni bagus semayang. Nak suruh orang fikir aku ni bagus baca Quran. Nak suruh orang fikir aku ni bagus banyak ilmu. Contoh. Tapi yang ni dia bagi contoh ibadat dan pekerjaan kebajikan. Banyak buat amal kebajikan. Ni kan orang berlomba buat kebajikan. Berlomba buat kebajikan ni tak ada salah. Fastabiqul khairat. Dalam Quran sebut, Tuhan sebut bahawa maka berlomba-lombalah buat kebajikan. Berlomba buat kebajikan tak salah. Sebab antara sifat ciri utama para sahabat Nabi suka berlomba dalam buat kebajikan. Dan dia tunjuk depan Nabi. Sebab tu kena faham boleh. Dia tunjuk depan Nabi tujuan dia. Tujuan untuk orang panggil menggalakkan kebajikan itu. Hati dia tetap dengan Allah SWT. Hak dak ni hak nak manusia tengok. Sebab tu dia panggil syirik kecil sebut sini. Tu takrif pertama. Masuk takrif kedua. Takrif kedua atau menghendaki oleh seseorang hak mana hak riak tadi dengan ibadatnya. Ibadat seseorang tadi tu akan manfaat dunia. Pegang kalimah ni, manfaat dunia seperti harta dan puji. Nak suruh orang puji, nak suruh orang kata, nak suruh orang sangka. Orang suka dalam hati dia ni bagus maya banyak, dia ni bagus ilmu banyak, dia ni bagus cukup orang banyak, dia ni bagus kebajikan sedekah banyak. Dan bahawasanya riak itu kelakuan yang dicela, yang haram. Memanglah hak cela haram. Riak itu kelakuan itu perbuatan lah yang dicela, yang haram. Yang haram setara mana? Dosa besar. Yang haram dosa besar dengan ijma' ulama. Yang haram dengan ijma' ulama tak ada lah ulama kata ni riak dak dosa. Tak ada lah.
Dan riak ni dosa besar? Ya, dosa besar. Bukan dosa kecil. Syirik kecil, riak ni syirik kecil tapi dosanya besar. Faham boleh? Syirik besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Syirik kecil, riak ni tak kekal dalam neraka selama-lamanya tapi dosanya besar. Tu kena faham boleh? Kena boleh cakap tu, beza dia tu. Syirik besar, syirik kecil. Gitu. Dah. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil hak lagu mana? Dosa kecil dia dak diancam dengan azab yang pedih. Bila sebut azab pedih terutamanya sebut dalam Quran, antaranya ciri-ciri hak ulama sebut nak menentukan besar kecil dosa tu disebut dalam Quran dengan azab yang pedih, dengan jelas. Itu dosa besar biasa. Jadi riak ni disebut disebut dalam hadis. Kita baca hadis pula, maka riak adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Barang tak nampak tapi dia adalah dosa besar. Sebab disebut atas dosa batin tu syirik. Syirik. Tapi syirik ni kena tafsir, kena perincikan tafsir itu lagu mana. Jangan mudah-mudah sangat. Dah syirik menyekutukan Allah. Syirik tu kan menyekutukan Allah, mendua atau lebihkan Allah SWT. Jadi kalau kira syirik dah, tapi syirik tu syirik kecil, bukan syirik besar, maka tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya. Walaupun begitu ia adalah dosa yang sangat besar. Kalau riak-riak ni kalau kira nak mudah faham pun nak mudah faham kena cari lawang dia. Lawang riak benda apa? Lawang riak ikhlas. Lawang riak adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi nak tahu nak faham lebih faham riak kena tahu ikhlas. Ikhlas pula apa mana? Ikhlas pula jangan faham mudah. Kita faham mudah setengah daripada ajaran sufi sesat. Dah. Ya ambil mudah. Belajar dah habis, ambil mudah. Jadi bila ikhlas ni buat semata-mata kerana Allah SWT. Kalau buat semata-mata kerana Allah tu, ia ada tafsir perincian lagi. Semata-mata kerana Allah tu buat ni. Semata-mata kerana Allah, kerana takutkan azab Allah tu ikhlas. Semata-mata kerana Allah, kerana nak ganjaran pahala yang Allah janjikan, Nabi janjikan, ikhlas. Semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana redha Allah, ikhlas. Yang membezakannya martabat. Semata-mata ikhlas buat ibadat semata-mata kerana takutkan azab Allah, tambah masuk neraka, semayang tak tinggal mayang, takutnya azab Allah, maka ni orang panggil ibadat cara hamba. Ibadat cara hamba semayang takut masuk neraka. Ikhlas tak? Ikhlas. Bila ikhlas syirik tak timbul syirik. Ni bicara dari sudut fardu ain. Maka kena faham dulu fardu ain begitu. Dari sudut fardu ain. Maka orang sebab jelas dalam Quran, jelas dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tinggal semayang, siapa buat dosa lain ikutlah. Maka dijanjikan neraka Allah. Bila cakap pasal pahala, syurga. Cakap pasal dosa, neraka. Tapi ketentuan esok-esok tu belum tentulah. Pasal ada mizan. Ada mizan, timbangan. Baik, buruk kita banyak mana, dosa kita banyak mana, pahala kita banyak mana. Amal baik kita banyak mana, timbangan belah daun kanan. Amal buruk kita banyak mana, timbangan daun belah kiri. Tu tengok esok-esok. Kita tak tahu berat banyak mana. Cuma kita disebut oleh Nabi SAW mengajar kepada kita perkara-perkara yang memberatkan timbangan apa dia. Banyaklah. Tapi bila kita cakap pasal riak, kena cakap riak dosa besar. Dosa besar bawa neraka. Bawa neraka. Kena sebut gitu. Tak boleh mana kita sebut tu tak kait dengan neraka, tak boleh. Dia kata mu siapa nak menentukan syurga neraka mu? Bukan Tuhan. Tak, Nabi ajar gitu. Allah ajar gitu dalam Quran. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang buat baik-baik ini duduk dalam syurga yang penuh kenikmatan, syurga naim. Nah, orang-orang yang buat jahat banyak, fujjar fi
Jahim, neraka jahim. Adik tak boleh lah. Ni ada setengah orang mau siapa nak menentu, nak ambil kerja Tuhan. Tak. Nabi ajar gitu. Nabi suruh kita pun ajar kepada orang pun begitu. Ulama sebagai pewaris Nabi kena ajar kita kepada orang ramai. Bukan ambil kerja Tuhan. Masalah orang jahil ni, dia nak lepas diri dia buat jahat. Ni ambil kerja Tuhan ni, nak letak orang neraka, nak letak orang syurga. Tak, kita khabar umum. Begitu. Sipirnya begitu. Kena khabar begitu. Nah. Macam-macam beseng lah ni. Jadi kena khabar. Tak boleh seduk diam senyap. Awak jahat. Seolah-olah benda tu tidak ada apa-apa. Orang apa ni? Contoh orang yang menghina Islam tak boleh duduk diam, kena sebut. Orang yang mengaku Islam, ngapal 15 juzuk, daripada pakai tudung cap nak buat lawak depan orang ramai cap tinggal kalau kau pek dengan skirt. Boleh gitu? Tak boleh, kena khabar benda tak betul. Kalau kita tak khabar, seolah-olah benda tu tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Setiap perbuatan mesti duduk dalam satu hukum taklifi. Haramkah, makruhkah, haruskah? Sunnahkah, wajibkah? Kalau tak ada apa-apa nilai sekalipun, duduk dalam harus, tetap hukum taklifi. Ada hukum terhadap itu, syariat orang ni. Syariat mesti khabar. Jadi bila lama ni manusia kau orang panggil hilang dia panggil dia, orang putih panggil sense, hilang rasa. Hilang rasa tu bahaya. Bila hilang rasa, aku dah duli kat orang. Orang pasang tu kena duduk di dalam tang boleh ada. Tengok apa ni, bewok ke, kera ke, rimah ke, tak ada masalah, tak ada dosa pahala. Natang kita manusia ada dosa pahala. Bila duduk dalam masyarakat mesti khabar. Satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa ni, seorang lelaki yang hidup dalam masyarakat yang penuh dengan maksiat dan mencegahnya dan sabar adalah lebih baik daripada seorang lelaki yang hidup menjauhkan diri daripada masyarakat dan tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadapnya. Kalimah yang menyakitinya. Seorang lelaki yang hidup dalam masyarakat dan bersabar terhadap masyarakat yang menyakitinya adalah lebih baik daripada seorang lelaki yang duduk bersendirian. Maksudnya tak boleh duduk seorang ni, tak boleh. Itu masyarakat. Bila duduk dalam masyarakat pula mesti ada berlaku dosa pahala. Bila berlaku dosa mesti bila diiktiraf itu mungkar yang ini mesti dicegah. Tak boleh duduk diam. Baik, kita kembali ni. Kita bicara ni tasawuf fardu ain. Baru cerita tasawuf fardu ain, baru dak tinggi lagi. Jadi kena tahu bila kita buat ibadat kerana Allah tu jadi 3 peringkat tadi. Jadi sah belaka tu dalam ikhlas belaka. Kerana takut neraka. Kerana nak syurga, banyak ayat Quran sebut. Ayat ulang-ulang lah kali ni. Banyak ayat Quran sebut tentang kerana nak syurga. Ini orang berjihad di jalan Allah kerana nak syurga. Sah. Nak syurga tak syirik dia kata syirik selalu. Mari mana syirik? Itu kalau syirik yang dibicarakan pada maqam aulia. Maqam aulia dia tak cakap depan orang ramai. Tak cakap kedai kopi, tak cakap dalam medsos, Facebook, tak cakap dalam video YouTube, tak cakap. Tidak boleh didedahkan kepada orang awam sebab jadi fitnah. Pasal orang awam tak siapa maqam aulia nak memahami syirik bentuk maqam aulia. Maka orang yang dia merasakan dia telah melakukan syirik, bila dia buat amal tu rasa nak syurga, nak bidadari. Tu maqam aulia dia panggil nafsu ukhrawi. Bentuk tu akhirat dah, tapi nafsu lagi. Pasal apa? Pasal munak hak Tuhan janji esok
Kalau buat baik sekian boleh syurga. Kalau mau jihad fi sabilillah ni mati syahid boleh syurga, duduk dalam tembolok burung-burung hijau bergantungan, tak ada hisab. Memang hebat. Tapi bila kita nak gitu tu dia panggil nafsu ukhrawi. Maka orang yang muwahhidin, mana martabat tu sapa kepada tauhid wali Allah. Bila tauhid wali Allah bukan bicara tentang orang awam, bukan bicara tentang syariat. Kalau begitu kena dia tak boleh pasang speaker kuliah. Kalau orang hok lepas dah fardu ain, kita ni selesai dah. Kita ni kasar lagi daripada Imam Ghazali aja. Kita ni ilmu Imam Ghazali aja. Terbagi Minhajul Abidin pula ada Syekh Daud, ada hak Imam Ghazali. Syekh Daud ambil hak ilmu Imam Ghazali tu, tak jawi Minhajul Abidin. Lepas tu pergi kepada ni mana seolah-olah ringkasan kepada Minhajul Abidin hak Syekh Daud, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi hak fardu ain dak lesat, nak mengaji tinggi tu jadi punah. Jadi punah. Sementara lagi hak pergi mengaji kita hikam. Kita hikam martabat tinggi lagi. Bicara tentang hakikat. Bila bicara tentang hakikat tu, dia tak boleh cakap depan orang awam. Dia tak boleh buat cakapan biasa, cakap adat ni depan orang awam. Tak boleh. Jadi punah, fitnah. Jadi bila orang cakap agak depan orang awam, menandakan dia jahil. Atau dia nak tunjuk dia hebat. Hebat ni. Kalau dia nak tunjuk dia hebat sini, masuk dalam riya. Na'udzubillah. Dia nak cakap, dia nak kabur dia ni, maqam aulia dah, cakap pasal martabat 7. Barang hak orang awam tak boleh nak cerna. Pasal orang awam fardu ain dak lepas. Hak paling mudah sekali dalam 3 disiplin ilmu fiqh. Fiqh pun banyak salah. Fiqh pun banyak salah. Kalau ustaz-ustaz ngaji kita sendiri pun ada salah, orang tegur kita betul balik. Fiqh pun banyak salah. Lagilah sementara dalam usuluddin, dalam tasawuf. Jadi kena lesah fardu ain molek dulu. Ni nak cari ilmu tinggi-tinggi, tak lesah fardu ain jadi masalah. Tu yang jadi duk dakwa-dakwi banyak. Ni bahaya dalam begini. Sebab ni akhir zaman ni. Celaru pasal mari ni ustaz ni katakan apa ustaz ni kata gini, kita dah rasa ustaz ni kata lain. Sudah. Sebab tu pentingnya dia panggil hak berguru ni. Berguru sambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi iktiraf, sana elok daripada kesilapan dan kesalahan. Sementara lagi orang hak menyamuk ikut dang atas mulut tubik tak boleh. Kena pastikan. Ada dua kaedah kita duk tengoklah tok guru ngajar ni. Ada tok guru hak baca dia dak orang panjang. Dia baca apa yang ada dalam kitab dan dia dak huraikan. Pasal dia takut salah. Yang kedua orang hak huraikan, ni orang hak mengaji dan memang dia maknanya syarah tok guru dia tu dia dhabit sungguh. Dia pastikan betul. Boleh lah syarah. Ni hak selamat belaka dua-dua jenis ni. Sama ada hak ini baca dak huraikan takut salah, ataupun dia baca dia huraikan kerana dia memang layak huraikan. Ni dhabit tanda sungguh, kerana silap, kerana jatuh guru dan sebagainya lah. Ni sebuah atas ilmu kalau kita guni bagi ni. Takut jatuh nombor 3 hak buat pandai-pandai. Dia terjakut. Yalah kadang-kadang kita ni pun bila duduk cara ni dia mari lain. Mari seh ngajar ni mari seh. Pasal kita duduk sini seorang speaker orang duduk jauh keliling. Bukan macam zaman Nabi macam usrah. Zaman Nabi ngaji agama usrah. Sahabat tanya. Rumah Al-Arqam bi Abi Al-Arqam. Nabi cerita sahabat tanya. Jadi ada al-fahmu, kefahaman. Jadi zaman lah ni budaya ilmunya begini ya. Jarang orang nak macam ustaz-ustaz besar atau soalan 2-3 orang je jenis gitunya. Macam Ustaz Azhar dia jawab tak apa. Banyakkannya mengajar habis itu lah.
Boleh 45 minit sejam habis. Ada soalan. Kepahaman tu dah tahu tu dak orang dengar. Sebab budaya ni kan. Bila ustaz pula duduk depan kena balik cakap telanjur tak betul tak? Kalau salah telanjur. Sama ada dia sedar masa tu ataupun orang tegur. Jadi kewajipan bagi seorang ustaz ni kalau dak betul ni betul mula kalau orang betul dia. Saya biasa kalau salah kita teringat lepas pada habis dah. Dah kat takbir dia, dah kat takbir saya betul mula kabur. Benda kita salah dah. Kalau orang tegur kita betul balik lalu kalau tegur. Dia kena gitu sebab sifat manusia ni kita kena iktiraf bahawa manusia ni biasa lupa dan biasa tersilap. Ha? Memang dia jadi pasal lain. Memang dah. Berasa malu. Berasa malu. Sebab tu ada bila tepat-tepat ada tahu ni kata tak tahu lah. Macam Imam Malik kelah mustahil pun jawab tak tahu. Benda tak tahu. Baru ni orang tanya saya pasal yelah kita ingat je pekoh juga tapi ada benda kita dah pasti dah berani jawab. Kita tanya ustaz lain kan. Dah kena ke puasa kena ke raya tu dah sama dengan Arab Saudi. Nak puasa Arafah. Puasa Arafah baru ni kan hari Sabtu. Orang puasa kan hari Sabtu. Dah orang tanya. Dia tanya tu kita tahu dah pasal ada orang cakap tu. Ada orang cakap maknanya apa puasa hari Sabtu. Arab Saudi hari Jumaat. Raya dah Sabtu Arab Saudi. Kita puasa ni sebab wukuf ke sebab tarikh? Kan puasa kan kerana wukuf di Arafah. Kalau saya jawab, apa pula ustaz ni kata ni, kata ustaz ni kata ni. Tanya orang lain. Kita tak berani jawab. Walaupun dalam pendirian kita ambil dah pandangan kata kena ikut kajian. Memanglah kalau tanya saya puasa hari Sabtu puasa hari Ahad raya. Dia orang tanya tu sebab dia nampak dah ada orang balau. Sabtu ke hari Jumaat ke hari Sabtu hari Arafah. Jadi kadang-kadang kalau orang doktor, dia pegang hak yesa tu waktu bahaya. Waktu bahaya. Jadi tak comel dalam masyarakat. Baik. Jadi bab ikhlas ni kena cakap molek ikhlas lagi takut ke neraka. Nak syurga pun ikhlas lagi sahabat Nabi ramai. Kerana nak kejar syurga kan. Nak syahid ni mahal. Lepas tu hak paling tinggi tu maqam aulia jenis maknanya beribadat ikhlas maqam aulia semata-mata kerana redha Allah. Pasal bila dia tu beramal semayang bang dia tu kerana takut neraka. Waktu tu syirik lagi. Menyekutukan Allah lagi. Takut kepada neraka yang dijadikan oleh Allah SWT. Dan syirik itu sama dah kita berbicara syirik usul dia dah sama lah. Pasal waktu maqam aulia. Jadi kita boleh jatuh hukum syirik dah orang kalau dia semayang dia kata aku takut neraka dak kan. Pasal janji dalam Quran gitu. Jadi hadis Nabi gitu. Saya biasa sebut Ramadan. Bagi nak beramal tu setiap beramal tu nak rezeki. Amanah tu dapat rezeki. Banyak. Sama kan? Waktu tu dia panggil ikhlas bawah dalam kitab ni pun ada ikhlas bawah pada tu lagi. Kita sebut 3 tadi. Orang beramal al-waqiah nak murah rezeki. Dah baca wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja siap tepek frame di dalam kedai. Nak beramal. Pasal apa? Pasal nak murah rezeki. Ikhlas dah. Masuk dalam perbicaraan ikhlas lagi. Baca surah orang yang kata Ustaz Jo baca surah Yusuf. Kalau anak lelaki nak syamil. Pas anak sulung pula. Contoh. Mak ayah muka uduh. Contohlah uduh fizikal pada banyak orang. Baca surah Yusuf. Contoh. Dah salah dah. Dah salah. Masih dalam perbicaraan bab ikhlas. Ikhlas paling rendah. Sifat duniawi tapi diharuskan agama. Sifat ni duniawi tu. Nak kaya tu dunia. Itu banyak baca al-waqiah tu tapi Nabi aja. Oleh kerana Nabi aja, maka dia jadi haram, dia jadi syirik ke mana tak?
sifat dunia, tapi yang dibenarkan dalam agama, dengan dibenarkan dalam syariat. Maka hak gitu termasuk dalam perbicaraan ikhlas juga. Ikhlas tu paling rendah, nombor 4. Kita bagi 3 dah tadi. Takut ke neraka hak paling rendah. Tu ukhrawi belaka. Syurga ukhrawi, makhluk belaka. Syurga, neraka makhluk Allah belaka. Tapi ukhrawi, bila kita nak syurga, dia tanda nafsu dulu. Nafsu ke orang. Maqam awliya itu adalah nafsu, tapi nafsu tu sifat ukhrawi. Maka orang awam tak ada masalah tu, tak timbul. Bukan masuk dalam bab perbicaraan usuluddin, tauhid. Tapi dibicarakan dalam tauhid maqam awliya. Dah pas kita ni rasa kita boleh jumpa dah orang hak maqam awliya. Macam kalau kita sejarah Terengganu lah, Tok Kubalo ni wali-wali Allah. Dah ada dah kita jumpa orang gitu dah ni, payah satu dalam sejuta. Maka sebab tu bila cakap pasal syariat, cakap pasal apa ni fardu ain, orang awam ada cakap batu. Khabar ni nak khabar faham boleh, pasal nak suruh cegah. Mak mana sebetul, mak mana sedap. Jadi orang duk apa ni, duk dakwa-dakwi ni dak habis dah ada. Tak boleh. Sebab memang ada jenis orang cakap bila dia, saya rajin nadong kita ikan lah sebelum kita tahu dah apa betul jalanan dia ni. Kita nadong orang tu, orang bagus, baik. Jadi mulut ni cakap benda hakikat amat. Rupanya tak boleh gitu. Cakap hakikat depan orang ramai ni tak boleh. Dia cakap hakikat semua. Dia bila cakap hakikat semua, habis hak jahat pun bukan hak mu buat, hak Tuhan buat. Tak boleh. Jadi biadabnya Tuhan. Kalau kena ke zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kena ta'zir. Masuk dalam syariat tu. Mana boleh? Dia kena beza kita duduk mana duduk tu. Nak cakap ke mana, di mana, kepada siapa. Tak boleh buat ikut dam gitu, tak boleh. Maka bila kita cakap pasal riak ni dosa hati lawang dia. Riak lawang dia ikhlas. Ikhlas pula orang kena tahu bagi molek ikhlas tu. Jadi takrif riak dalam kitab ni, riak itu buat ibadat manfaat dunia. Antara hak sebut tadi kan, manfaat dunia. Jadi kalau kita sebut manfaat dunia macam tadi, manfaat dunia kau lain habis. Mak mana? Waqiah. Nak kaya, boleh pahala pasal Nabi aja. Kan ada hadis Nabi, bukan hadis maudhu' tu. Baca surah Al-Waqiah, nak murah rezeki tu Nabi aja. Lepas bila kita baca surah Al-Waqiah, kita ingat kepada hak dunia kan, nak murah rezeki jadi kaya. Lepas pada tu kita niat kenapa? Sebab kita ikut tu Nabi. Kita niat ikut Nabi kan, dapat pahala kan ikut Nabi. Kalau kita tak percaya hak Nabi janji, baik kita ikut orang lain. Tak? Ikut George Bush ke apa. Ni ikut Nabi. Dah timbul lah. Walaupun sifatnya duniawi. Nanti kena ingat. Tapi kalau nak kira maqam, martabat, tu ikhlas paling rendah. Kerana kita nak sifat dunia yang dibenarkan dalam syarak. Nabi kata sumu tasihum, puasa musihat. Dah kita puasa, kalau kita nak puasa sunat ke puasa wajib ke, kita niat nak sihat ke nak apa? Dah sumu tasihu. Nabi kata puasalah olehmu, fi'il amal tu arahan. Nabi kata puasalah olehmu, maka kamu akan sihat. Dah kita puasa nak sihat ke nak apa? Saja ke puasa esok hari untuk sihat kerana Allah Ta'ala ke mana? Nak kira ke mana? Sebab tu kita kena faham molek ikut ilmu. Dia mari puasa tu mari pakai. Kita niat kerana Allah dapat sihat. Sama. Tapi bila cakap maqam awliya ni musyirik mu. Dah betul dah syirik tu. Syirik pada maqam awliya, bukan pada orang awam. Syirik pada maqam awliya. Dan puasa nak sihat bukan puasa nak redha Allah. Dan kita mari resah juga, aku nak niat ni
Niat ni gimana? Niat ni kan kena jazam. Orang belajar pekoh ni syariat. Benda zahir. Tapi niat tu dalam hati, betul dalam hati, tapi kita belajar kan pekoh qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Letang kosak tu niat. Sekali ngebuat. Buat sedap gitu kena bermalam. Tapi bila kita niat malam tu esok nak puasa kerana mari nitah kita hadis Nabi suruh mutasifu. Adakah kita telah rosak niat kerana menyekutukan pada puasa itu nak kerana Allah atau nak sihat? Tak timbul. Bila kita dah lentangkan niat dengan ustaz-ustaz ajar, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadan hadhihi sanati lillahi taala, atau puasa sunat Arafah sekalipun. Kita niat saja puasa sunat hari Arafah. Kerana Allah Taala. Itu memang kita tahu kita orang ngaji dah semua tasihu. Memang dapat sihat. Betul lah ada cimani. Kalau cimani salah satu cara nak selesai masalah dia, puasa dia panggil intermittent fasting. Puasa jarak dia 16 jam. Turunlah drop gula. Pagi kita pun bagus. Dah molek puasa Arafah esok dengan niat dapatlah fadilat dari sudut duniawi, iaitu sihat. Maka kira mana puasa kita sah dah? Tuan kira terima dah. Sah batas satu hal, syarat sah. Tuan terima ke tak? Tuan terima tak? Dan Nabi tahu. Sebab tu orientasi dalam agama ni banyak level. Nabi ni nak bawa orang kepada Islamnya dengan memotivasikan, bawa banyak orientasi. Ni orientasi level hak rendah kali, takut ke neraka. Ni orientasi hak orang berakhir nega, ibadat saudagar, nak syurga, nak pahala. Ni orientasi orang hak makam aulia, para sahabat besar-besar, semata-mata kerana redha Allah. Tak mari nitah masuknya kerana takut neraka. Walaupun sebut neraka mesti takut. Sayyidina Umar tu hebat-hebat. Sayyidina Umar kalau baca kitab karamah Sayyidina Umar banyak. Sayyidina Umar antara sahabat yang banyak karamah, dan karamahnya yang hebat-hebat sosok. Mana kelah-kelah karamah dia ni. Yalah, karamah ni mencari adab. Dia beza dia mencari adab, hak tu panggil karamah. Dia Nabi panggil mukjizat. Beza gitu je. Tapi sosok siapa Nabi rajin sebut, kalau ada Nabi lepas aku Umar. Pasal apa? Pasal dia punya pandangan dia tajam, ilham banyak, dan dalam pemerintahan dia pun hebat-hebat. Banyak perkara berlaku. Tengah khutbah dia nampak Tuhawi, nampak ada musuh balik bukit dia atau Syariah ni utusan pergi perang. Musuh tu tengah khutbah, orang kejut. Tengah khutbah cakap gitu, rupanya dia suruh balik sebulan lepas pada Syariah tu, balik sebulan kapau dengar suara, rupanya suara Umar. Karamah mencari adab, tapi hebat ni dia. Jadi hak-hak gitu tu kerana dia maqam aulia, maqam tinggi, muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam setiap perkara. Dalam maqam hakikat. Bila gitu tak apa kan? Orang lain jalan syariat. Bila syariat kena ukur hak zahir. Nak pergi hijrah, kena atur strategi. Boleh saya di rumah tu pergi tengah kota. Siapa nak ikut aku? Nak jadi balu, jadi yatim. Mari ikut aku. Memang orang berani. Pasal berjalan syariat atas orang awam, dan kita atas orang awam kena amal syariat. Pada dia tu tak sama dah. Sayyidina Abu Bakar bila perang Tabuk, Nabi istihar derma jihad. Belakang harta benda dia sampai tak ada seseng. Tak sama orang lain. Dah kalau kita harta gitu boleh dah. Langgar syariat. Pasal muridkan apa nafkahkan anak bini? Tak boleh. Pasal maqam aulia. Wali paling besar sekali adalah Sayyidina Abu Bakar. Lebih besar daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih besar daripada semua wali-wali Allah, termasuk Abu Bakar, semua. Lebih besar
Sayyidina Abu Bakar. Itu nombor satu. Tu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nampak? Jadi nasabah dia sebab jalan hakikat atas diri dia. Anak bini tinggal. Nabi tanya mu tinggal berapa? Kan anak bini mu tinggal Allah dan Rasul. Tapi orang awam boleh tak? Tak boleh. Syariat jalan. Ada kewajipan menanggung anak bini. Sebab tu Nabi bila dah orang tak ada kemampuan nak pergi jihad, tak boleh pergi jihad. Mu ada mak sakit, jaga mak sakit. Mu tak ada, hak perang Tabuk, mu tak ada piti, tak boleh. Tak boleh pergi, tak ada kenderaan, tak ada piti, tak boleh pergi. Tak benar pergi. Maka kena ukur baju. Hak atas awam ramai-ramai jalan hukum syariat mazhari. Balik kepada riak tadi. Jadi riak itu buat ibadah untuk dapat manfaat dunia. Manfaat dunia yang keji. Nak beza tadilah. Jadi tadi tak keji pasal ada sandaran Quran dan hadis Nabi SAW. Bila ada sandaran Quran hadis, walaupun sifat ia dunia, maka sah. Tidak keji. Hak ni keji kerana disebut keji. Manfaat dunia yang keji, maka ikhlas tu buat ibadah untuk dapat manfaat akhirat. Tu ikhlas patutnya lawangnya gitulah. Tapi bila sebut hasil lagi tu martabat rendah lagi, sifat dunia dan ada dalil sah. Amal surah Waqiah, ni baca surah ayat ayat 1000 dinar nama dia. Ni baca surah Yusuf. Ni baca surah Maryam. Macam-macam orang berobat. Orang berobat rasa-rasa orang berobat ada nitah hati. Mujurlah kita dah jadi tu bomo walaupun belajar. Kalau jadi tu bomo dak nak buat kerja lain, dah orang cari mo. Kalau berobat mujarab, orang cari mo. Sayang seorang best saya, nak cari dia mo. Dia ustaz dak ngajar macam kita pasal diberi kelebihan dia berobat. Nak cari mo dia. Ada tak nitah hati dia ni? Dah biasa orang pergi kan? Kayak dia orang pergi biti. Dah macam ngajar ada tak kelitah? Dah kira kena keji tak no? Kalau keji ni orang ustaz-ustaz sekolah makan gaji belaka. Kira mana? Bahawa orang kadang-kadang mulut ni ikut dah cakap. Nak khabar ikhlas ni. Lagu mana nilai yang di sisi ahli ilmu. Tak boleh buku locong gitu dah. Cuma membezakan martabat ni kan. Sebab tu sahabat Nabi ada berobat ketua kaum yang diutuskan dia tu pergi dakwah. Berobat baik, kena kala jeking, berobat baik. Baca Fatihah je 7 kali. Berapa dak silap 100 ekor kambing. Dalam hadis Bukhari. Dak silap 100 ekor. Kalau salah kena betul. Jadi bila boleh kambing wali. Tahu di Nabi tanya mau tanya kisah dia kata aku buat apa baca Fatihah juga. Baca Fatihah. Nabi kata mari tak kambing kat aku. Nak rasa tak. Hasil tu hasil bayar orang berobat upah berobat. Lepas tu kalau kata haram terima upah. Tak. Lepas tu jangan kata mudah-mudah kan. Cuma kalau kita ingat arwah Tok Guru Agung ni pesan. Salah satu daripada etika perawat Darussyifaa tidak boleh tetapkan bayaran. Orang nak wiwi tak boleh sudah. Seikhlas hati. Tak boleh. Kalau jenis tetap bayaran, maknanya buang saka 10,000. Tu kagum. Tu baru ganggu ikhlas. Tu kagum. Tapi Tuhan akan uji orang ustaz, orang berobat, Tuhan akan uji. Saya aja kena. Dan ustaz-ustaz lain biasa kena. Sapu kosong tu. Tu bakal dia ingat. Jadi maaf lah cakap benda ni sikit. Saya ni tak perlu sebenarnya. Kalau surat ni tak wui, mau saya dah ada hal. Pasal ada surat saya ingat je memang saya kata sawiah. Hak bahagian saya nak tapi sawi saya bagi program bajikan. Namanya-namanya orang surat sejid learning biasanya kalau saya dah isi minyak, saya tok dalam tabung sekolah Madrasah Darussalam. Saya tok dalam jabat saya datang tu.
Saya sebenarnya tak perlu dah. Tak, bukan cakap so nak kabur. Orang susah ramai lagi kita ni, benar tak perlu dah. Tapi dah hak tu kebiasaan ni sebagai adab kita dengan pihak masjid surau semua kita terima. Gitu. Jadi benda gitu tu tak boleh pasal barang dalam hati tak ayah nilau kan. Ni ustaz siapa? Ni tunggang agama. Barang ikhlas, barang dalam hati. Kita belajar, kita tahu apa takrif, apa martabat dia. Tak? Imam Ghazali sebut, kalau maknanya orang hak paling berhak menerima upah ialah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang ramai. Itu paling berhak terima upah. Upah gaji. Dan ni orang komersial belaka. Kalau KL lagi lah tinggi bayaran. Asal ajar agama. Bukan kita kabar bayar banyak sikit aku dah dulu. Dah. Bukan sebab saya dah dulu saya kabar sudah. Dah rugi pun saya mari kau. Tapi tu nak kabar ikhlas. Bila nak nilai ikhlas manfaat, kalau kira lah lawan riak nak dapat manfaat dunia, ikhlas manfaat akhirat. Tapi bila timbul tadi memang sebut dah kitab nak bagi hati pun sebut juga bahagian dunia tu. Bila dah ada dalil Quran hadis, maka dia jadi tetap nama dia ikhlas paling dah, kerana ikut hak Nabi ajar. Cari dunia tapi ikut hak Nabi ajar. Hak tambah rupa ukhrawi tapi tak ada nilai ukhrawi. Riak tadi semayang rupanya riak, macam Quran rupanya riak, mengajar rupanya riak. Tu tak na'udzubillah ni tadi. Sebut dah tadi, contoh dia sebut tadi tentang ibadat, dalam bab kebajikan, dalam bab harta, dalam bab puji. Itu berambah jenis riak itu kelakuan cela yang haram. Haram itu dengan dosa besar dengan ijma' ulama. Banyak sikit rabih dia cakap molek bahagian ni. Tapi tak kita kalau kita buat ibadat tau. Nama kita rasa begitu mak badak tu kita rasa ya bila orang lalu keluar pun kita rasa tolong hak mari tu sebenarnya lintasan daripada setan kau kita. Hak mari tu dia panggil khawatir. Khawatir itu daripada setan. Khatir, jamak dia khawatir. Hak tu daripada setan. Bila nitah dalam hati tu istighfar, tengah mayang, kita tengah baca Quran, istighfar dekat. Bila kita pegang dia tu jadi hak kita dia riak. Sebab setan dia jodoh semua. Sum'ah ke riak ke ujub ke setan jodoh semua. Hijau dia dah. Bila mari dia tolak dekat. Istighfar nak batu ta'awuz. Istighfar ta'awuz. Kalau tidak tak besar semua orang hok dak rajin mari surah. Kita ajak surah. Tambah takut. Kan orang kata nunjuk pula. Pas sudah mari surah saja. Kena didik. Biar berasa dulu pun. Orang tengok aku dah rajin mari surah. Aku dah rajin mari dengar orang tengok. Berasa dak lesa. Sifat manusia dah. Setan pun masuk je lah. Pakai dogi lah. Dogi. Bila nak berubah? Sebab tu kena tebang. Dalam masa yang sama baiki hati. Baiki. Sebab tu kena sentiasa zikrullah untuk elok benda tu. Tak? Baik orang ngajar, baik orang mari semayang, baik orang dengar kuliah. Kena gigi orang ngajar pun ngajar orang dengar pun kena dengar. Walaupun mari jangan. Tebang tu. Itu cara dia bagi orang awam kena gitu. Dah kita ni ada setengah tu cakap makam aulia tu. Hati mazmumah banyak lagi. Duk bukan apa ni jiwa mutmainnah. Amarah bisu hak suruh buat jahat sokmo. Cakap pasal martabat 7 kan ni. Tak boleh. Kita ni umur orang awam hak baik, kita nampak juru mari semayang abang ni kita kira atas orang awam yang duduk pada nafsu lawamah lah. Nafsu lawamah ni kita sedar, kita tahu waktu jahat kita terbuat juga. Kita dalam
kita tobat, buat tobat, buat tobat, buat tobat. Lawamah, nafsu yang mencela diri. Kita tahu tu dosa, kita pun cela diri kita buat dosa. Dia duk main belaga mau. Buat baik, sekali buat jahat, sekali buat baik, sekali buat jahat. Lawamah. Jangan duduk amarah bisu jahat mau. Jadi turun iman tu turun. Naik turun tu sifat orang-orang. Itulah kita. Tak kata siapa pun ustaz begitu kita pun. Sekali wajah orang dah tengok orang dah tahu, Tuhan tahu. Kita tahu kita buat itu. Ini nafsu panggil. Itulah nafsu. Nak naik mutmainnah tu payah. Sebab tu bila nak didik dia gitu, dia perlu pembimbing kan, orang panggil mursyid. Untuk barang cari mursyid tu payah ni. Baik. Jadi bicara ikhlas peringkat mukhlisin. Kalau kita nak nama golongan, 3 golongan deh. Mukhlisin, muhibbin, muwahhidin. Kita dak pergi jauh lah. Muhibbin dengan muwahhidin ni satu golongan lah. Kita kira maqam auliya. Maqam wali-wali Allah dia panggil muwahhidin, muhibbin. Orang buat amal ibadat ikhlas tu kerana cinta kepada Allah SWT. Muhibbin. Ada cinta dalam hati dia. Tu payah lah. Nak didik. Pasal kita banyak dosa. Kan dosa menyebabkan hati kita karat kita, menyebabkan kita jadi lalai. Ghaflat banyak. Nak jadi ke setiap detik tu ingat Tuhan tu payah. Di situ muhibbin, golongan hak makan tinggi. Muwahhidin, golongan yang mentauhidkan Allah dalam setiap perkara. Hak ni makam hakikat. Makam tu martabat hakikat dah. Kalau macam kita cakap syariah Zahir. Dia hakikat. Sebab tu jadi syirik atas dia. Bukan syirik atas kita. Syirik atas dia. Kalau dia mari ni tak nak syurga, nak bidadari. Syirik atas dia, tidak atas kita. Syirik atas dia tu dia berasa dosa dia sebenarnya tinggi dah martabat di sisi Allah. Faham tak? Sebenarnya kadar dia tu padang dah. Yang menyebabkan Allah cinta dia. Tadi dia berasa salah. Kisah Rabi'atul Adawiyah, orang yang tinggi martabat. Benarnya padang dah masuk syurga. Masuk syurga dah orang gitu. Dan kenapa kita nak? Kalau kita orang awam, kenapa kita nak? Kita nak syurga, kita lama masuk neraka. Orang awam dia tak memikir masuk syurga. Bila nitah ke syurga tu dia berasa syirik. Sebab dia duduk maqam awliya. Dia bukan kita semua dia. Ikhlas martabat peringkat aulia, muhibbin, muwahhidin, orang cinta Allah, orang yang mentauhidkan Allah pada maqam hakikat tu peringkat tinggi. Dia panggil mahabbah khassah, kecintaan yang khusus. Tak sama macam kita cinta kepada Allah dan Rasul dengan dia cinta kepada Allah dan Rasul lain. Ikhlas muwahhidin, tak boleh nampak syurga, tak boleh nampak neraka, tak nampak, hanya nampak Allah SWT. Gitu. Orang-orang muhibbin kasih akan Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana apa yang ada pada Allah. Benda apa yang ada pada Allah? Syurga, bidadari, segala nikmat dalam syurga, tu yang ada pada Allah. Dia dah kasih cinta kepada Allah kerana apa yang ada pada Allah. Dia cinta kepada zat Allah, kepada Allah. Kita kalau orang-orang bercinta, cinta ni, tengok ni, cinta, suka orang tu pasal apa? Pasal comel, kerana comel ada pada dia. Pasal kaya, kerana kaya ada pada dia. Pasal keturunan, pasal pangkat. Tu kerana apa yang ada pada dia. Salah tak? Tak salah. Pada syariat salah tak? Tak salah pada syariat. Tapi kalau cakap pasal hakikat romang tu, mana mu ada udang di sebalik mi. Maknanya. Jadi orang hak aulia bila cinta dengan Allah kerana Allah semata-mata, bukan kerana apa yang ada pada Allah. Tu muwahhidin, tu muhibbin. Bukan pengajian ni bukan pengajian nama bagi hati ni fardu ain bias besar orang-orang nak bobo masuk syurga padang ni. Tapi nak tinggi kedudukan di sisi Allah. Lagi nak muqarrabi dekat dengan Tuhan. Dah. Kita ni abrar kita. Dah. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin itu kata pepatah, agak kata ahli hikmah, kebaikan pada sisi orang-orang abrar, orang yang buat banyak kebajikan adalah buruk lagi di sisi orang yang dekat dengan Tuhan. Dari muwahhidin. Buruk kenapa?
semayang bang nak syurga, takut ke neraka. Syirik. Tidak boleh kata syirik pada orang. Ni kena tengok diri dia. Bila kau tinggi, dia tengok diri dia, tak tengok orang lain. Dia tak cakap pasal orang lain. Orang muwahhidin tak cakap, dia tengok diri dia sahaja. Dia tak tengok orang lain. Dia tengok salah dia, dia tak tengok orang lain. Kalau tengok orang lain tu, kata orang lain tu, berlakon je lah. Berlakon. Tu orang panggil berlakon. Jadi kita mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan berlakon. Kita nak masuk dalam golongan yang sentiasa membaiki diri untuk kita betul bahawa kita nak dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan kita masih golongan orang awam. Sekurang-kurang ni jauhkan diri daripada dosa-dosa. Itu mustahil benda ni. Sebab nak jauh dosa ni sangat payah. Sangat payah dalam dunia yang ada pada hari ni, lagi sangat payah. Jadi kena gitu lah. Akhir kata kita saya sebut sikit. Betul lah dobik dah ya. Tu kita sebut dulu. Dalam hikam nak kabarnya ada golongan betul. Dalam kitab hikam, syarah hikam Melayu kita ni lah. Tu ulama ni hikam ni nak ta'ilah bahawa kita Arab. Tapi alam Melayu terkenal Tok Ulama ni, hikam Tok Ulama ni. Dia sebut begini. Beribadat kerana nak dapat pahala dan syurga Allah, ijma' ulama itu dikira ikhlas. Tak ada khilaf-khilaf. Beribadat kerana nak pahala, nak syurga Allah yang dijanjikan oleh Nabi SAW, oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ijma' ulama itu adalah ikhlas dah. Seimbang, tak ada keraguan padanya. Sebab syurga pahala itu ditawar oleh Allah dan juga ditawar oleh Rasulullah SAW. Gitu. Dan orang yang tauhidkan Allah dengan tauhid khasah, kata wali Allah itu termasuk dalam golongan muhibbin muwahhidin. Jadi balik semula riak tadi. Riak ini adalah dosa besar walaupun disebut sebagai syirik kecil. Syirik itu menyekutukan Allah pada ibadat dia, semayang tapi nak tunjuk ke orang. Gitu. Nak dia dah habis situ lagi nya. Nak tunjuk ke orang tu kerana dia. Ada orang semayang nak tunjuk beri contoh. Latihan kepada anak-anak. Tu tak apa lagi. Tunjuk ke orang kerana nak suruh orang iktiraf dia tu baik ni. Dia banyak semayang dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak ayat sikit. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.